Semua jenis tumbuhan boleh menghasilkan makanan sendiri menerusi proses fotosintesis. Tetapi bagi sesetengah tumbuhan yang hidup di kawasan lembab seperti paya, ia tidak berupaya mengakses nutrien bawah tanah seperti tumbuhan-tumbuhan lain. Bagi menangani isu kekurangan nutrien ini, tumbuhan sebegini perlu mencari sumber lain sekaligus berevolusi sebagai tumbuhan pemangsa. Pertama, bunga mayat. Berdasarkan rekod, tiada tumbuhan pemangsa yang menjadi ancaman kepada manusia. Tetapi, ramai merasakan Amorphophallus titanium atau bunga mayat sebagai penyumbang kepada kabar angin sebegitu rupa. Bunga ini merupakan yang terbesar dalam dunia botani dan paling busuk dalam dunia berkenaan. Sesiapa saja yang melihatnya berkembang dengan ukuran 9 kaki panjang, pasti menyangka ia boleh menelan seorang individu, lagi-lagi dengan gabungan bau busuk dan lendir. Hakikatnya, inilah umpan yang digunakan untuk mengumpan serangga sebelumnya dilitupi oleh serangga. Bunga mayat berupaya tumbuh 4 inci dalam sehari. Kedua, pokok Madagaskar. Pada tahun 1878, seorang peneroka bernama Carl Leech menceritakan perihal sebuah puak Madagaskar bernama Mkodo terlibat dalam upacara ritual yang aneh dan menggerunkan. Mereka memilih seorang remaja wanita sebagai korban dan memaksanya memanjat pokok sambil dicucuk oleh lembing-lembing mereka. Dalam catatan yang sama, Leech menggambarkan pokok yang dikenali sebagai pokok Madagaskar itu menyerupai pokok nanas, dengan bahagian atasnya dipenuhi oleh sulur paut yang berbulu. Satu set tentakel mengelilingi satu bekas mengandungi bendalir dengan remaja tersebut dipaksa minum dari bekas berkenaan. Sebaik saja wanita itu minum, tumbuhan tersebut segera melilit dan menjurutnya bak sang ular sawah yang kelaparan sebelum menelannya. Tetapi selepas satu siasatan dijalankan, tiada sebarang tumbuhan yang dikatakan wujud di Madagaskar. Pasukan pengkaji juga gagal menjejak puak Mkodo sekaligus mereka menyimpulkan cerita yang dibawa oleh Leech ialah satu penipuan semata-mata. Ketiga, Nepenthes. Nepenthes atau periuk kera dianggap sebagai tumbuhan pemangsa terbesar yang pernah dijumpai dalam dunia botani. Spesimen periuk kera terbesar boleh dijumpai di hutan-hutan tropika Asia Tenggara dan sesetengah daripadanya boleh menampung air sehingga 4 kuat. Mangsa utama tumbuhan ini ialah katak kecil dan serangga, tetapi kadang-kadang tikus juga menjadi pengisi selera tumbuhan berkenaan. Walaupun ia tidak mendatangkan ancaman kepada manusia, ia menjadi buruan manusia untuk dijadikan sebagai lemang periuk kera atau sebagai tali. Keempat, pokok menjalar Pontianak Nicaragua. Bagi penduduk Nicaragua, terutama yang menetap di kawasan paya, mereka berusaha menjauhi tumbuhan yang dikenali sebagai perangkap syaitan. Secara kasarnya, ia kelihatan seperti sotong. Tetapi awas, sesiapa saja yang terperangkap dengan tumbuhan ini akan bergelut untuk keluar seperti dialami oleh seorang pakar botani bernama Dunstan. Pada suatu ketika, Dunstan yang berada di Nicaragua selama 2 tahun sedang sibuk mengumpul spesimen tumbuh-tumbuhan tiba-tiba terdengar jeritan anjingnya. Sebaik saja dia datang mencari anjingnya, alangkah terkejutnya Dunstan apabila anjingnya terperangkap dalam rangkaian akar atau fiber berwarna hitam dan mengeluarkan getah berbau busuk. Cobaannya memotong akar-akar tersebut dengan pisau bukan sahaja gagal, tetapi ia melawan balik. Selepas bergelut beberapa ketika, kedua-duanya berjaya melepaskan diri dengan mengalami kecederaan ringan. Tidak banyak yang diketahui tentang tumbuhan ini, tetapi peristiwa sebegini menyebabkan orang tempatan gerun dan berusaha menjauhkan diri daripada tumbuhan ini. Kelima, pokok Yedvio. Wujud satu kabar angin tentang kewujudan tumbuhan pemangsa di Amerika Tengah yang mempunyai pacak yang tajam dengan tujuan menikam mangsanya. Sesiapa saja boleh menjadi mangsa, tidak kira haiwan atau manusia, dan pacak ini disembunyikan sehinggalah ia dicetuskan oleh tekanan. Sesiapa yang terperangkap dengan pacak ini tidak akan berpeluang melepaskan diri. Pokok ini akan menghisap darah mangsanya sehingga kering sebelum kembali bersedia memerangkap mangsa seterusnya. Keenam, bunga kematian. Pada akhir abad ke-16, Captain Arkwright berjaya menemui sebuah pulau di Pasifik Selatan yang dipanggil Elbanur. Dalam catatan pelayarannya,
beliau merekodkan sebuah tumbuhan pemangsa yang mempunyai bunga yang besar dengan kelopaknya berwarna cerah. Bunganya berupaya mengeluarkan toksin yang menyebabkan mangsanya terlelap di atas kelopak bunga tumbuhan berkenaan. Apabila itu berlaku, ia akan terus menutup bunganya dan menelan mangsanya hidup-hidup. Memandangkan bunga ini terletak di pulau yang hilang, maka catatan Kapten Arkwright ini harus dianggap sebagai satu fakta, memandangkan beliau pernah menyaksikan kejadian sebegitu rupa. Ini juga merupakan satu-satunya catatan tentang bunga pemangsa di rantau Pasifik.